Okay, ready. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada petang yang hujan ni kita akan bersiaran bersama-sama daripada unit kejadian kaunseling. Dan sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada para peserta program webinar yang bertajuk Coping with Stress and Anxiety, anjuran unit kejaya dan kaunseling UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Dan penceramah kita pada petang ini didatangkan jauh daripada Perak, daripada UiTM Perak, iaitu Puan Julia binti Johari yang merupakan pegawai psikologi kanan UiTM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Tak nak cakap banyak lagi sebab hanya 1 jam masa yang diberi. Rasanya banyak ilmu yang ingin dikongsi oleh penceramah kita pada petang ini. Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah para peserta ajukan di ruangan chat dan semoga perkongsian kita pada petang ini akan dapat membantu kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Dan dengan ini Puan Julia dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton pada hari ini. Okey. Jadi saya perkenalkan sedikitlah sebelum tu mengenai latar belakang saya dan tak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada unit kejadian kaunseling UiTM Puncak Alam, kepada Puan Azila, kepada Puan Dayang, kepada Encik Sulaiman terutamanya kerana sudi menjemput saya pada hari ini, dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar yang sudi menonton program kita pada hari ini dalam inisiatif untuk mengambil ataupun mendapatkan ilmu-ilmu daripada apa yang saya ingin kongsi pada hari ini. Okey, baik. Tajuk yang saya dapat ni adalah coping with anxiety dan juga stress. Okey, tajuk bahasa Inggeris lah, tapi saya cakap speaking utara. Speaking utara sikit sebab dia dah biasa duduk di UiTM Cawangan Perak ni, dia jadi ada utara, ada Bota, dia campur-campur dah lah kat situ, ada KL macam-macam. Okey. Ya, Puan Rosnini, waalaikumsalam. Mau Kedah pekat betul. Dia campur-campur dah sekarang ni kan. Tapi tak apa, kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Konsep kita pada hari ini kalau boleh kita nak bagi meriah. Nak bagi meriah. Tak maulah cakap sorang-sorang, dia tak seronok cakap sorang-sorang. Kena ada macam sembang-sembang macam tu. Sembang macam tulis dekat chat pun saya boleh mencelah sekiranya ada soalan nak tanya dekat chat, terus saja tanya. Tak ada masalah kat situ, tak mengganggu pun. Terus saja tanya dan insyaAllah saya akan cuba jawab setakat mana ilmu yang saya praktik sampai hari ni lah. Okey, baik. Pertama sekali kita tengok sekejap. Saya tengah tengok YouTube juga sebab saya nak tengok slide saya jalan ke tak jalan. So sekejap ya. Nak kena ubah satu-satu pula. Baik, kita tengok hari ni. Sebelum tu saya perkenalkan diri dululah. Tak elok pula kan, tak kenal pun siapa dia puan ni kan, tak kenal pun sebelum ni. Okey. Saya sebelum ni berkhidmat di UiTM Shah Alam selama 2 tahun lah, start kerja daripada 2011 sampai 2013. 2 tahun macam tu lebih kurang. Lepas tu saya minta tukar lah di UiTM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Sebab dekat dengan kampung sikit kan, dekat Kedah. Minta tukar lah dekat sini dan dah berkhidmat dekat sini daripada tu lah tahun 2013 sampai sekarang. Tak lama mana pun tempoh perkhidmatan tu. Tapi pengalaman-pengalaman tu ada dalam menangani kes-kes mental health ni. Okay, daripada Shah Alam lagi bawa sampai ke Perak ni. Adalah sebuah sedikit. Baik. Okey, dan sebelum perkhidmatan saya di UiTM, saya bekerja di program latihan khidmat negara sebagai pegawai psikologi juga lah. Yang mana dalam masa tugasan tu dalam menjaga
pelatih-pelatih khidmat negara dan juga jurulatih buat sesi dan sebagainya. Tu tugasan tu. Okey, tu sedikit latar belakang diri saya lah. Tak banyak mana pun, memang terus grad, memang dapat kerja PLKN, lepas tu terus dapat kerja UiTM. Okey. Okey, so saya kat sini memang memegang portfolio kerjaya. Seperti mana kita sedia maklum ada unit kerjaya dan kaunseling, tapi kat sini saya pegang portfolio kerjaya. Cumanya minat tu, minat lebih ke arah mental health. Minat lebih ke arah mental health. Ya, waalaikumsalam. Puan Nur Hidayah Nurdin. Okey. Dialu-alukan siapa yang boleh bagi link dekat kawan-kawan boleh minta masuk sebab hari ni saya nak share semua ilmu yang saya tahu berkaitan dengan mental health dan saya akan fokus mengenai tajuk stres dan juga anxiety lah. Okay, baik. Okay, kita tengok kita dah start dah. Kita tengok apa itu coping skills ataupun kemahiran daya tindak. Macam tajuk tadi coping, macam mana kita nak cope? Kita nak cope dengan tekanan, kita nak cope dengan anxiety ataupun kita panggil sebagai kebimbangan, rasa bimbang. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, kita ni terdiri daripada pelbagai watak, pelbagai latar belakang yang mana kita bawa budaya yang berbeza. Budaya yang berbeza daripada cara kita dibesarkan. Okey, jadi cara seseorang dengan seseorang lain untuk cope dengan satu-satu situasi adalah berbeza. Baik. Secara ringkas, cara coping skill atau kemahiran daya tindak, saya panggil KDT lah, kemahiran daya tindak adalah cara seseorang individu bertindak balas terhadap gangguan emosi atau sesuatu situasi yang menekan. Sesuatu situasi yang memberi tekanan supaya emosi kembali reda dan tenang. Itu secara ringkas saya bagi definisi coping skills ataupun kemahiran daya tindak itu sendiri. Baik, macam saya bagi tahu tadi, perlainan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Contoh, kita dalam adik-beradik kita ada 5 orang, kan ada 5 orang. Tapi setiap orang mempunyai coping skill yang berbeza. Cara untuk dia release tension, cara dia untuk release tension, cara untuk dihiburkan diri dia, cara untuk apa-apa saja berbeza sebenarnya. Ada dalam adik-beradik tu ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert. Jadi macam-macam personality, setiap individu tu macam-macam jenis personality dia. Jadi cara untuk kita selesakan diri sekiranya ada sesuatu situasi yang menekan pun berbeza mengikut personality masing-masing. Itu yang kadang kita tengok ada kawan yang masalah dia mungkin hampir sama dengan diri kita. Tapi cara dia menerima masalah ataupun isu tu berbeza dengan diri kita. Contoh, saya bagi contoh, mungkin di IPT sendirilah remaja. Di IPT sendiri dalam konsep remaja, masih lagi di peringkat remaja, seseorang individu ataupun seseorang remaja tu, dia lebih senang untuk move on sekiranya ada masalah perhubungan. Contoh dalam percintaan. Si A ni dia senang move on. Dia putus cinta tapi dia senang untuk move on. Bahasa lebih ringkas saya bagi supaya konsep ni kita faham. Okay. Situasi dia putus cinta tapi senang move on. Situasi bagi B pula, dia putus cinta tetapi peristiwa tersebut memberi kesan yang sangat teruk kepada diri dia. Okay, so nampak situasi A ni berbeza, situasi B ni pun berbeza antara satu sama lain. Itu yang saya katakan ini adalah berkaitan dengan personality seseorang individu dan melalui personality tu dia akan wujudkan coping skill yang berbeza atau kemahiran daya tindak yang berbeza. Jadi kita akan tengok mungkin individu A tadi dia sejenis yang ada cara-cara tertentu untuk dia buat bagi dia lupakan peristiwa tu. Coping skill lah.
Mungkin dia jenis extrovert, dia senang masuk dengan seseorang individu yang lain. Jumpa kawan-kawan ni senang nak sembang, apa-apa topik saja dia boleh sembang macam tu. Then si B ni pula mungkin dia jenis yang ada isu trust dekat orang lain, ataupun mungkin dia jenis yang jumpa seseorang tu dia kena kenal lama baru dia wujudkan hubungan. Dia macam-macam kategori, macam-macam personality orang. Jadi tahap penerimaan kepada sesuatu isu tu juga ataupun masalah tu juga adalah berbeza. Okey. Jadi kat sini kita tengok macam yang slide yang ditayangkan tu. Okey, kita boleh tengok kesan daya tindak ni, kemahiran daya tindak ni sebenarnya dia akan memberi kesan kepada diri seseorang individu melalui 4 perkara. Ada 4 perkara ya. Pertama, kita tengok dari segi pemikiran. Ini kita punya pengukuran lah. Biasa kaunselor dia akan ukur 4 benda ni bila mana seseorang klien dia ada isu. Ada isu dalam hidup lah. Okay. Pertama adalah pemikiran. Kedua adalah perasaan. Ketiga adalah tingkah laku. Dan keempat dari segi fisiologi. Okay. Yang pertama dari segi pemikiran. Saya lebih suka bagi contoh banyak-banyak supaya kita senang faham. Tapi kalau ada soalan yang tuan-tuan puan-puan, para pelajar nak mencelah, boleh silakan. Ada. Nampak tak present slide saya? Sebab dalam YouTube ada nampak present slide. Ada nampak tak? Saya takut dalam Meet dia tak nampak. Okey, nampak okey. Baik. Dari segi pemikiran, contoh peristiwa yang melibatkan pemikiran, okey, seseorang individu, saya banyak bagi contoh pelajar lah. Sekejap lagi mungkin saya akan bagi contoh orang dewasa sebab saya nampak kat dalam ni ada pensyarah-pensyarah, mungkin ada staf-staf pentadbiran yang masuk juga dalam ni kan. Okey, baik. Saya bagi contoh dari segi sudut pandang pelajar. Baik, dari segi pemikiran, contoh kalau misal kata seseorang pelajar ni dia ada isu dengan ODL. Saya ambil isu ODL lah sebab sekarang musim wabak COVID, kita tak boleh nak buat pembelajaran secara bersemuka, semua melalui online. Baik. Dia ada isu ODL. Dia tak faham apa pensyarah ajar. Okay. Jadi dalam fikiran dia, dia jadi overthinking. Kalau dia tanya pensyarah nanti, adakah pensyarah cakap, dah explain dah kenapa tak faham lagi. Dia dah overthinking. Dia dah berfikir melampaui batas. Bukan keadaan sebenar tapi dia dah buat kesimpulan dalam kepala dia. Nampak ayat tu nak bagi senang faham ni. Okey. Bila start overthinking, tolong tekan slide show Sat. Okay, saya stop dulu sana, saya tekan link. Mungkin kecil je tak? Alamak, kalau tekan dia kalau tekan dia memang hilang semua. Dia kalau tekan dia hilang semua. Tak boleh nak tekan. Tak boleh nak tekan, minta maaf. Kalau saya tekan bagi besarkan dia hilang semua. Kalau macam ni nampak tak? Nampak, kita orang boleh zoom je. Okey, nampak cuma dia kecil saja kan? Okey. Boleh baca. Saya tak letak banyak dalam slideshow, saya letak sikit saja, yang banyak dalam kepala. So saya tak bagi slideshow tu sebab nanti tak faham kan. Dia tulis dalam otak. Dia buat tadi sambil dia duduk karang dalam kepala otak. Hak tu dia just ringkasan saja. Okey.
Pemikiran tadi boleh besarkan sendiri. Minta maaf tau, minta maaf. Dia tak boleh bila mana saya tekan besar dekat skrin ni, dia tak boleh nak connect dah ke Google Meet ni. Okay. So dia ni cepat lupa. Okay, pemikiran. Dia dah overthinking. Dia rasa macam nanti kalau dia bersuara, dia bagi tahu pensyarah dia. Pensyarah dia kata, tadi kan dah explain. Kenapa kamu ni lambat tangkap sangat? Dia takut macam tu. Dia risau. Dia lebih kepada perasaan, kebimbangan, kerisauan. Ini yang dikaitkan dengan anxiety ni. Kerisauan, kebimbangan. Dia jadilah overthinking tadi. Itu dari segi pemikiran, konsep pemikiran. Dia punya pemikiran tu banyak negatif. Banyak negatif. Nanti kalau macam ni, jadi macam ni. Padahal dia tak buat lagi. Nanti kalau tanya pensyarah, mesti jadi macam ni. Dia dah buat conclusion dalam kepala dia, dalam pemikiran dia. Okey, padahal benda tu dia belum buat lagi. Baik, itu dari segi pemikiran. Dari segi perasaan ni lah wujud. Rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu-ragu, rasa was-was, rasa gelisah. Ini melibatkan perasaan. Rasa macam tak ada mood, nak buat kerja tapi tak faham. Jadi dia rasa tak ada mood. Kan itu melibatkan perasaan. Ya macam betul-betul apa ni Zura. Okey, seterusnya dari segi tingkah laku. Kesan ni dia memang berturutan, dia memang berkait antara satu sama lain. Kita ada bincang pemikiran, kita ada bincang perasaan dan tingkah laku. Apa tingkah laku yang dia buat? Mulalah submission dia lambat. Dia nak submit, dia tak siap lah sebab apa? Dia tak dapatkan jawapan yang pasti daripada pensyarah dia. Dia tak tahu nak start macam mana tugasan tu. Dia tak tahu nak start macam mana. Dia tak tahu nak buat macam mana. Tanya kawan pun kawan tak share, ataupun tanya kawan pun tak tahu ada isu yang sama juga. Itu akan menambahkan lagi tekanan tadi itulah. Tekanan. Dia mula memang akan start dengan tekanan dululah. Sebelum dia pergi kepada peringkat seterusnya. Okey. Dan tingkah laku ni juga dia mula tak attend online class. Dia skip lah online class dia. Dia skip, dia jadi loss of interest. Dia hilang minat untuk belajar. Jadi bila dia hilang minat untuk belajar, dia mula buat aktiviti yang lain. Contoh macam main game ke, berkurung dalam bilik, tidur sepanjang hari. Itu melibatkan perubahan-perubahan tingkah laku. Dia dah malas dah nak buat ni, tak tahu apa ni, letaklah tepi semua benda. Dia jadi macam tu. Dia dah loss of interest, dia dah hilang minat untuk segala-galanya, sehingga dia akan mengganggu pola tidur, pola makan, dia akan mengganggulah. Dia tak tahu nak start daripada mana, then dia hilang interest, fikiran dia runsing dan dia akan ganggu pola tidur dia. Startlah datang masalah insomnia, gangguan-gangguan tidur, macam ada nightmare. Jadi itu bila mana mengganggu pola tidur, dia akan mengganggu keseluruhan sistem hidup dia. Sebab kita manusia, kita kena cukup tidur. Sebab itu adalah keperluan kita. Kena cukup tidur, kena cukup makan. Kan? Itu adalah keperluan utama kita. Bila mana dah kacau pola tidur, pola makan, habislah. Then dia start tak keluar bilik, nak makan tak ada selera, nak makan pun macam malas nak pergi dapur nak ambil makanan. Ataupun dia start dengan, dia boleh jadi kurang selera makan ataupun selera makan yang berlebihan. Kurang selera makan berlebihan ni binge eating lah. Binge eating di mana dia tak rasa lapar pun dia nak makan. Dia tak rasa lapar pun dia akan cari makanan. Sebab dia punya alihan daripada perasaan dia tu kepada benda-benda yang boleh memudaratkan sebenarnya. Okey, benda memudaratkan lah bila mana tak cukup tidur, pola makan tak teratur, dia akan memudaratkan diri dia. Okey, dan dari segi fisiologi pula kita tengok. Akhir sekali dari segi fisiologi,
yang mana bila mana dia dah tak cukup rehat, dia tak cukup tidur. Ini yang akan memberikan kesan anxiety. Baru dia pergi ke anxiety tadi tu. Mula dia start dengan tekanan dulu kan, tekanan skala kecil, dia kumpul tekanan tu sampai skala yang dia tak boleh nak kontrol, dia pergilah pada anxiety atau mana-mana penyakit mental yang lain. Okay, so dia pergi kepada anxiety, gangguan tidur dia, tak boleh tidur dia start ada simptom anxiety. Apa simptom anxiety? Antaranya adalah hilang fokus. Okay, dia masuk kelas online, dia tengok, mata dia tengok kelas tu tapi fikiran dia ke lain. Dia hilang fokus. Dia cepat lupa, kunci rumah dia letak atas meja TV. Tapi dia pergi cari atas almari solat. Macam tu, cepat lupa. Okay, itu antara simptom anxiety lah. Ataupun yang lebih teruk yang kita selalu tengok, mungkin ada artis yang kena kan, kita selalu tengok artis ada yang kena, dan isu anxiety ni memang common sebenarnya. Dia sampai tahap panic attack, serangan panik. Okay, serangan panik yang mana antara simptom serangan panik ni adalah seperti susah untuk bernafas, jantung jadi laju, berpeluh-peluh, tangan menggeletar. Dia tak tahu macam mana cara untuk bernafas dengan betul. Dia macam lupa, dia lost. Itu yang kita panggil sebagai serangan panik. Serangan panik kalau tidak dirawat, serangan panik ni adalah simptom di bawah anxiety disorder. Serangan panik apabila tidak dirawat, dia boleh meningkat, dia jadi panic disorder. Mungkin ada yang familiar dengan istilah-istilah perubatan tersebut sebab saya dimaklumkan kebanyakan dia sini daripada Fakulti Sains Perubatan kan. Baik, Fakulti Sains Kesihatan, minta maaf. Okay. Jadi dia akan jadi panic disorder. Apa beza anxiety disorder dengan panic disorder? Anxiety disorder ni serangan panik dia hanya sekali sekala. Dia lebih banyak overthinking, lebih banyak simptom lain berbanding dengan serangan panik. Okay, bila mana dia dah terkena panic disorder, dah didiagnose panic disorder, serangan panik dia lebih kerap. Contoh seminggu 3-4 kali. Serangan panik dia lebih kerap lah. Nampak perbezaan antara anxiety disorder dengan panic disorder. Sebab dua kategori tu adalah berbeza. Yang ni biasa memang kita tengok buku DSM-5 lah, buku yang memang diguna pakai oleh profession menolong macam sekretari, psikologis, clinical psychologist, social worker, mungkin ada yang rujuk buku tu untuk tengok simptom dan sebagainya lah. Baik. Okay. So nampak kemudaratan yang terjadi kepada pelajar kalau dia tak boleh nak kontrol keempat-empat aspek tadi tu. Saya bagi pula contoh macam kita sebagai seorang pekerja. Mungkin tahap tekanan pada mulanya adalah berdasarkan pekerjaan yang kita buat. Terlalu banyak tugas, overload tugas. Sampai jadi burnout. Bila mana dah banyak tugas tapi tak dapat support system tu tak mencukupi untuk kita. Okey, support system tak cukup. Dah lah banyak tugas, ketua tak faham. Kan, ketua tak faham. Ini bukannya cobaan, tapi ada kes macam tu. Ya, ada kes macam tu. Jadi, dia dah start burn out. Daripada tekanan tadi, kesan dia burn out. Okey, tekanan, kesan dia burn out. Dia dah start tak datang kerja, dia start tak capai kualiti kerja yang diperlukan. Dia buat satu-satu kerja tu lambat sangat sebab otak dia dah tepu. Bayangkan kita kalau hidupkan PC ni kita tak tutup seminggu. Jadi macam mana? Belum on saja seminggu. Kan? PC pun, komputer pun boleh hang, boleh jam. Ini kan pula diri kita. Enjin kereta pun kena tutup. Macam mana nak tutup? Kita macam mana nak tutup? Tidurlah. Tidur dengan berkualiti. Ya betul. Puan, panik tu dengan sebab atau panik tiba-tiba. Okey. Sebenarnya panik ni dia boleh jadi
kepada semua orang. Kepada semua orang sebenarnya, termasuklah saya sendiri. Tapi macam mana kita nak overcome dengan rasa panik tu? Macam mana kita nak overcome, itu yang kita panggil sebagai coping skill. Okey, saya pernah jadi panik, tapi mungkin tahap dia tak teruk lah. Okey, bila mana saya sibuk dengan sesuatu tugasan, nak kena pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, tapi limitasi masa kita dalam waktu yang sangat sekejap. So, bila kita duduk, kita rasa jantung kita sangat laju. Padahal kita tak exercise pun. Kita bukannya dalam keadaan buat senaman ke, tak. Kita tak exercise. Kita bergerak pun bergerak macam biasa saja. Tapi bila kita duduk ataupun kita stop aktiviti yang kita buat, sama ada pergerakan atau pemikiran, jantung kita berdebar. Laju, rasa macam mengah. Rasa macam nak kena serangan asma. Rasa macam kenapa bernafas ni macam tak cukup nafas? Jadi bila mana jadi macam tu, ada teknik-teknik yang kena guna pakai, perlu diguna pakai supaya simptom tu tidak menjadi lebih teruk. Bila mana simptom tu jadi lebih teruk, yang tu kita sendiri pun tak boleh nak kontrol lah, kena ada orang lain yang tolong, yang support kita untuk bantu, untuk kontrol simptom yang kita alami tu. Nanti saya akan ceritakan teknik-teknik yang saya guna pakai. Tu ada next slide. Puan, adakah orang sekejap, semua benda tu ya tak apa Afidah, kita cuba bincang. Saya minta maaf kalau ada yang saya tak panggil puan ke encik ke tuan ke apa, saya tak tahu mana satu staff, mana satu student kan. Tak apa, kita bincang macam kita bincang kat kedai kopi ya. Okey. Puan, kalau cepat runsing tak boleh dengar bunyi bising-bising jadi serabut. Macam mana, adakah situasi panik? Okey. Untuk kita ukur sesuatu simptom, sesuatu kategori mental ni, dia ada alat ukuran dia. Kita tak boleh cakap saya rasa berdebar, saya rasa ada anxiety kot. Kat situ salah. Tak apa, kita tak bagi klien diagnose diri sendiri. Sebab bila mana dia diagnose diri sendiri, pemikiran dia dah pegang diagnose dia tadi tu. Ada anxiety. Terus jadi lagi teruk. Bila dia dah pegang benda-benda yang dia dah cakap tu, jadi proses kesembuhan dia tu kita takut jadi lebih mudarat. Dia jadi takut berlebihan, dia jadi risau berlebihan, dia jadi bimbang berlebihan. Daripada simptom sikit ada, tapi sikit saja terus jadi banyak. Macam tu. Macam yang saya maklumkan dekat sini, kalau misal kata kita pakai ujian depression anxiety stress scale, biasa para kaunselor akan pakai ujian tu, dan di klinik dan hospital pun akan buat ujian tu untuk saringan awal. Dan saya rasa ujian tu dalam website pun memang banyak. Memang boleh search saja dan buat sendiri. Buat sendiri boleh, tapi jangan diagnose sendiri. Memang kita tak bagi diagnose sendiri, kita takut macam tu lah. Dia diagnose sendiri, dia jadi takut sorang-sorang. Kan tu bahaya. Bahaya pada diri. Okey, jadi biasanya kalau misal kata runsing dengan bunyi bising, kita tengok balik peristiwa hidup dia. Mungkin dalam peristiwa hidup dia, bunyi bising-bising, bunyi kuat-kuat ni, dia ada trauma dalam peristiwa dia masa zaman dia kecil-kecil. Dari segi pembesaran dia, mungkin mak dia jenis kuat bebel. Mungkin ayah dia jenis garang, sikit-sikit naik suara, ataupun mungkin dia trauma dengan bunyi-bunyi kuat. Contoh adalah bunyi-bunyi macam pergaduhan. Jadi kena tengok dulu apa dia punya simptom-simptom tu berpunca daripada apa. Sebab tu bila mana kaunselor buat DAS, depression anxiety stress scale tadi yang kami panggil sebagai ujian seringan awal, akan disusuli dengan clinical interview. Buat DAS, lepas tu ada clinical interview. Sebab kita nak tengok punca. Tak boleh pukul sama rata, tak boleh generalize kan semua benda. Nak tengok punca sebab apa klien jadi macam tu, baru kita boleh buat treatment plan untuk klien. Macam tu. Baik. Bising-bising ni bila mana dah didiagnose anxiety contohnya. Baru tahu, tak boleh bising-bising.
Sebab contoh pergi kedai makan, bila suasana bising-bising, orang anxiety ni dia punya saluran esophagus dia tu macam kecil. Dia cepat tercekik. So ini kalau situasi kedai makan lah, dia cepat makan apa-apa rasa tersekat. Walaupun minum air. Walaupun minum air, dia akan rasa tersekat. Itu simptom dia, somatic symptom. Jadi macam tu. Okay, and then dia cepat marah. Dia cepat marah, termasuklah tadi simptom tekanan pun sama. Cepat marah. Jadi bising ke benda-benda yang dia buat tidak selesa, dia akan cepat keluar sifat-sifat marah dan sebagainya. Disebabkan situasi tu hanya medium saja. Okey. Panic attack tu boleh kawal ke puan? Boleh? Boleh. Boleh, panic attack kita boleh kawal. Sekejap lagi saya akan ajarlah cara untuk kawal salah satu cara. Tapi kena ingat bila mana kita tahu cara untuk kawal, kita kena praktik cara tu walaupun sebelum kita diserang panic attack supaya jadi terlazim. Okey. Puan, adakah orang yang memberi pressure kepada kita akan menjadi penyumbang kepada anxiety? Ya. Ya. Okey, kita kena maklum isu di sekeliling kita ni adalah disebabkan oleh dua perkara. Dua perkara. Apa itu perkara tu kan? Pertama adalah daripada orang lain. Tak kisahlah daripada keluarga ke, mak ke, ayah ke, adik-beradik ke, daripada pensyarah ke, daripada siapa-siapa di sekeliling kita, daripada orang lain. Yang kedua adalah daripada persekitaran. Contoh, kalau misal kata sekarang ni PKP, susah, tersekat dari segi persekitaran, tak boleh nak bebas, ataupun yang mana staf-staf pekerja-pekerja yang bekerja jauh daripada rumah, jarak daripada rumah ke tempat kerja pun boleh menyebabkan tekanan. Itu persekitaran lah. Tapi saya selalu ingatkan klien saya, kita tak boleh nak ubah orang lain, kita tak boleh nak ubah persekitaran. Apa yang kita boleh buat adalah kita sesuaikan diri kita dengan orang lain dan kita sesuaikan diri kita dengan persekitaran kita. Itu saja. Yang lain kita tak boleh, kita tak ada kuasa untuk ubah. Baik. Adakah trauma akan menyebabkan panic attack? Banyak faktor akan menyebabkan panic attack. Trauma pun memang salah satulah. Okay. Puan, anxiety tu perlu didiagnose atau hanya berdasarkan simptom-simptom? Perlu didiagnose. Sebab bila mana disebut sebagai anxiety disorder, dia adalah penyakit. Seperti mana penyakit fizikal yang lain, kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, kanser, semua doktor kena diagnose dulu. Betul tak dia ada penyakit ni? Sama juga penyakit gangguan mental ni sama saja dengan penyakit fizikal. Okey. Puan, contoh panik yang teruk tu macam mana? Baik, panik yang teruk tu dia sampai dia tak boleh bernafas macam yang saya sebut tadi. Dia dah, nafas dia jadi pendek-pendek. Bila nafas pendek-pendek, apa jadi pada jantung? Apa jadi pada tekanan darah? Nampak tak dia punya sangkut paut antara satu sama lain. Macam tu. Jadi tekanan darah dia macam mana, jantung dia macam mana, jantung dia tinggi tak? Tekanan darah dia tinggi tak? Yang tu yang akan diukur. Sebab tu kadang orang yang kena panic attack bila pergi hospital ataupun klinik kesihatan, mula-mula doktor akan detect serangan jantung. Kadang dia bagi ubat jantung bawah lidah. Sebab ridem jantung dia tak cantik. Bahaya kan ridem jantung tak cantik, dia boleh kena heart attack dan sebagainya. Tapi bila dah lama-lama doktor akan buat test macam-macam, baru dapat detect, oh dia bukan sakit jantung, dia ada anxiety. Macam tu. Okay. Okay, soalan. Okay. Emma Azura tanya, adakah stres dan anxiety boleh berlaku kerana keturunan? Okay, penyakit mental ni ataupun gangguan mental boleh jadi sebab keturunan. Tapi faktor dia sebenarnya tidaklah tinggi. Contoh, okey, mak saya ada kencing manis. Mak saya ada kencing manis, memang betul lah ni, bukan tipu kan, mak saya ada kencing manis. Okey, bila mak saya ada kencing manis, adakah saya ada kencing manis? Tak semestinya bila mana saya jaga pemakanan. Saya jaga lifestyle saya.
Saya buat exercise. Macam tu juga dengan gangguan mental tadi. Walaupun dalam ahli keluarga dia sebelah atas iaitu ayah, atuk, nenek ni ada gangguan mental, tak semestinya anak dia ada gangguan mental selagi mana dia menjaga cara hidup dia, pemakanan, cara pemikiran dan sebagainya. Ya, boleh. Okey. Soalan daripada Nurul Syahniza, puan, adakah kopi juga boleh menyebabkan anxiety, panic attack? Sebelum ni tiada masalah sekiranya minum kopi, sekarang minum sedikit. Terus palpitation, sesak nafas. Ya betul. Betul. Kopi, dia memang kalau ada klien yang ada anxiety, ataupun memang simptom panic attack dia tinggi, saya minta dia stop kopi. Kafein lah, kafein. Kopi ke, Nescafe ke, memang stop. Kopi kalau kita tengok juga dalam DSM-5, dia ada caffeine disorder. Dia ada kategori caffeine disorder. Tapi ni bukannya anxiety lah. Dia ada kategori caffeine disorder bila mana dia tak ambil caffeine saja, dia start lah ada somatic symptom. Contoh tangan shaking, dia macam kita ketagih dengan satu-satu bahan, dia jadi macam tu. So memang klien anxiety saya memang akan buat terapi untuk dia stop ambil kafein. Okay, untuk dia stop ambil kafein sebab bila mana dia terlibat dengan pengambilan kafein, jantung jadi laju. Jantung jadi laju. Jadi bila jantung jadi laju tu akan datang pelbagai simptom yang lain. Pelik. Kan kadang student dia tahu yang dia ada anxiety tapi sebab dia nak stay up dan dia ambil kopi. Lagi teruk lah simptom tu. Okey, benda yang elok hot chocolate. Hot chocolate kalau misalnya ada anxiety, hot chocolate. Yang tak ada susu. Sebab apa? Anxiety ni bukan setakat kopi saja. Sebab kadang-kadang dia ada dua tau. Dia ada dua sebab anxiety ni. Pertama memang seseorang individu tu dia kena anxiety dulu, kemudian barulah somatic symptom yang lain, contohnya macam gastrik, simptom-simptom badan yang lain kan, gastrik ke, pedih ulu hati ke, macam tu. Yang kedua, dia start dengan penyakit perut dulu. Penyakit perut dulu, lepas tu baru dia ada anxiety. Sebab tu bila mana jumpa kaunselor kita akan tanya, bila start, ada jet ke, ada gastrik ke, ada migraine ke, kita akan tanya semua simptom tu. Sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Okey. Jadi elakkan daripada minum kopi lah ataupun minuman yang berkafein dan produk tenusu. Terutamanya waktu nak tidur ataupun waktu perut kosong. Sebab apa puan? Sebab produk tenusu dia boleh buat perut jadi bloating untuk yang tak tahan. Bila bloating tu dia main rasa loya, rasa berangin badan, dia akan buat kita lagi rasa risau, lagi rasa bimbang, simptom anxiety lagi naik. Kan? So nampak kat situ dia punya berkaitan antara satu sama lain dari segi pemakanan juga. Okey. Ada lagi soalan, puan, adakah dengan mengamalkan makan coklat dapat mengurangkan stres dan anxiety? Coklat yang bagaimana? Coklat yang bagaimana? Kita tengok dululah. Coklat apa? Coklat, misalnya kata coklat yang dark coklat tu memang bagus sebenarnya. Dark coklat. Sebab tu kalau ada anak-anak ni, saya tak beli gula-gula. Saya tak beli gula-gula lah. Gula-gula dia boleh rosakkan pula sinap otak apa semua tu kan. Sebab apa? Gula-gula, kandungan gula dia tu tinggi, gula diproses apa semua ada dia masuk dalam tu. Beli dark chocolate. Dark chocolate bagus. Untuk stay dulu, stay up pun untuk student, macam dulu saya minum, saya tak boleh dengan kafein. Saya akan jadi macam, saya tak jadi berdebar, tapi saya jadi macam cepat mengantuk. Biasa orang ambil kafein dia susah nak tidur, tapi saya pula kalau ambil kafein dia jadi kepala berat. Sebab dia kesan dia berlainan antara satu sama lain kan. Okey, saya jadi kepala berat, tak boleh nak fokus lah, dah kepala dah berat kan, nak baca buku macam mana kan. Jadinya cara saya ambil hot chocolate lah waktu saya study dulu. Sebab apa?
kita yang tahu kemampuan badan kita macam mana. Kita saja yang tahu kemampuan badan kita dan kita saja yang tahu perubahan-perubahan terhadap badan kita sendiri. Contoh tiba-tiba ada simptom sekian-sekian, tiba-tiba sebelum ni tak pernah ada, sekarang rasa tak selesa dengan diri sendiri. Tu disebabkan ada simptom-simptom yang dulu kita tak ada lah. Okey. Saya soalan dalam YouTube saya tak boleh tengok. Soalan dalam YouTube minta Puan Nazila tulislah dekat sini. Okey, baik. So saya boleh pergi ke next slide lah. Next slide. Okey. Sekejap ya. Nampak tak next slide? Tak share lagi. Okey, ini adalah next slide. Okey, seperti mana kita sedia maklum, kemahiran daya tindak ni pun dipecahkan kepada beberapa kategori. Ada kemahiran daya tindak yang saya short formkan dia jadi KDT lah. Ada kemahiran daya tindak yang sihat dan ada kemahiran daya tindak yang tidak sihat. Okey, saya bagi tahu dulu kemahiran daya tindak yang tidak sihat. Contoh CA ada masalah. Okey, CA ada masalah, dia nak alihkan pemikiran dia daripada masalah tu, jadi dia terlibat dengan pengambilan bahan-bahan terlarang. Ataupun dia terlibat dengan penyalahgunaan bahan macam dadah dan sebagainya lah. Sebab apa dia nak lupakan masalah tadi. Itu kemahiran daya tindak juga tapi yang tidak sihat. Jadi kenapa dipanggil tidak sihat? Sebab kemahiran daya tindak yang diguna pakai boleh mendatangkan kemudaratan kepada dia. Dia hanya nampak benda tu dapat mengalihkan perhatian dalam jangka masa yang pendek. Tetapi dalam jangka masa yang panjang banyak lagi kesan-kesan yang akan timbul terhadap perubahan dari segi pemikiran, dari segi perasaan, dari segi tingkah laku dan dari segi fisiologi dia. Contoh kalau misalnya kata dia nak alihkan pemikiran dan dia ambil dengan dadah sintetik. Dadah sintetik dan dari segi pemikiran dia akan rosakkan sistem lah. Sistem-sistem yang ada dalam otak kita, mungkin dia dalam tempoh jangka masa tertentu dia akan jadi halusinasi. Halusinasi dan perasaan dia cepat marah. Sebab apa? Rasa ketagih tadi. Rasa ketagih tadi akan buatkan dia cepat marah, dia cepat memberontak, dia dan seterusnya akan pergi kepada tingkah laku yang mana dia akan buat tingkah laku yang membahayakan orang lain. Contohnya macam nak merompak kan sebab nak beli bahan terlarang tadi, meragut, dan dari segi fisiologi mungkin akan nampak perubahan dari segi badan dia lah, bibir kering, badan dia jadi kurus, akan nampak perubahan fisiologi, muka pucat, itu adalah perubahan fisiologi. Okey, ada soalan lagi. Puan, ada tak cara atau bahan untuk mengukur sendiri tahap kesihatan berkenaan stres dan anxiety sebelum berjumpa pakar? Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, boleh buat depression anxiety stress scale tapi kena rujuk kaunselor dulu. Sebab apa? Bila kita buat sendiri, kita akan didorong untuk diagnose sendiri benda tu. Dan bila mana dah diagnose, kita buat kesimpulan sendiri, itu yang kita takut memudaratkan diri kita nanti. Jadi yang lebih baik, perbuatan yang lebih baik, perkara yang lebih baik dengan merujuk kepada kaunselor yang berhampiran. Contoh kalau ada orang awam dalam ni, boleh rujuk kepada kaunselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat tempat masing-masing. Ataupun misalnya kata dah buat sendiri result DAS tadi tu, dan result dia memang sangat teruk, okey. Ini untuk orang awam lah. Boleh telefon pejabat, boleh telefon klinik kesihatan ataupun hospital terdekat, maklumkan yang result saya sekian, saya nak buat temu janji sebab sekarang PKP, so kena temu janji lah untuk dapatkan rawatan. Result saya sekian, saya nak dapatkan temu janji untuk bincang pasal saya punya tahap kesihatan mental. Nanti klinik atau hospital akan uruskan di mana akan dibawa untuk jumpa dengan MO dululah, pegawai perubatan dulu. Sebelum pegawai perubatan buat
referral letter ataupun buat rujukan kepada sekretaris. Dia tak boleh terus pergi jumpa sekretaris. Dia mesti melalui rujukan oleh pegawai perubatan. Okey. Better jangan buat sendirilah. Jumpa kami, saya kata dalam ni ada student daripada UiTM, mana-mana UiTM sekalipun, jumpa kaunselor di tempat masing-masing. Jangan bila kita nak rawat diri kita, kita kena buang perasaan malu dan segan. Sebab apa? Niat dalam diri yang kita nak rawat diri, nak bagi manfaat pada diri sendiri. Okey. So itu kemahiran daya tindak yang tidak sihat. Untuk kemahiran daya tindak yang sihat, ini ada banyaklah kemahiran daya tindak yang sihat ni. Macam-macam cara kita boleh buat yang mana yang berkaitan dengan personality kita. Sebab setiap orang personality dia berbeza. Okey, baik. Macam setengah individu yang lebih banyak personality artistik. Artistik kan. Dia lebih suka benda-benda berseni. Okey. Jadi coping skill dia akan lebih kepada benda-benda berseni. Contoh dia suka menulis untuk dia alihkan pemikiran tu. Dia suka menulis. Jadi kita akan tengok kesesuaian dia, kita akan sarankan untuk dia buat aktiviti menulis untuk kurangkan pemikiran negatif tadi. Aktiviti menulis. Ada yang ini masih lagi dalam artistik, personality artistik. Ada yang dia suka make up. Boleh. Kita minta dia make up apa semua tu. Dia janji dia dapat alihkan pemikiran. Okey, ada orang yang melukis. Jadi dia suka melukis, dia rasa tenang dengan melukis, alihkan pemikiran negatif kepada lukisan. Tak ada masalah. Okey, itu antara coping skill lah. Ataupun dia bukan artistik, dia seorang yang realistik. Realistik lah, bekerja dengan bahan apa semua tu. Jadi buat satu benda yang melibatkan pergerakan. Pun boleh, tak ada masalah. Contoh lagi coping skill yang elok ataupun kemahiran daya tindak yang sihat, memang kita galakkan untuk layan berkebun. Sebab dia ada terapi tumbuhan ni memang bagus untuk sesiapa yang ada isu dengan stress, anxiety dan mana-mana disorder yang lain. Terapi berkebun. So ada banyaklah, dan bila mana dia dah jalankan kemahiran daya tindak tersebut, kaunselor akan ukur balik dia punya simptom adakah semakin meningkat, statik ataupun semakin menurun. Jadi itu kita sebut sebagai treatment plan lah. Treatment plan tu kita nak tengok, kita nak ukur ada tak perubahan dari segi keempat-empat perkara tadi. Pemikiran, perasaan, tingkah laku, fisiologi. Ada tak perubahan keempat-empat ni? Bila ada perubahan untuk keempat-empat ni, maksudnya coping skill tu sesuai lah dengan diri dia. Macam tu. Okey. Itu melibatkan kemahiran daya tindak. Okay, ada soalan lagi. Puan, banyak ujian menilai anxiety di media sosial dan internet. Bolehkah kita guna sebagai penilaian pertama menilai tahap anxiety kita? Oh, tak boleh. Tak boleh. Biasa yang diguna pakai hanya depression, anxiety, stress skill saja. Itu pun disebut sebagai ujian saringan awal. Itu pun disebut sebagai ujian saringan awal. Okey, sebab apa disebut ujian saringan awal? Sebab bila mana buat ujian saringan awal depression, anxiety, stress skill, belum tentu kita ada penyakit-penyakit tersebut walaupun bacaan kita tinggi. Sebab apa? Melalui itu kita kena buat pula clinical interview. Barulah kita dapat kenal pasti simptom mana yang paling tinggi. Dan dalam clinical interview tu, kaunselor akan buat pula, misalnya kata kalau dalam keputusan DAS dia tadi tu, depression dia tinggi. Jadi kita akan guna pakai inventory lain untuk ukur depression sahaja. Contohnya back depression inventory. Ataupun kita tengok anxiety dia tinggi, kita akan guna pakai alat ujian pengukuran yang hanya mengukur anxiety sahaja. Contohnya back anxiety inventory. Macam tu. Stres pun ada alat pengukuran dia juga. Jadinya
kita tak boleh pakai alat pengukuran yang sembarangan ataupun ujian-ujian yang memang selalu duk masukkan dalam website sebab dikhawatiri salah diagnose. Dia tak ada, untuk kita buat ujian ni dia ada banyak proses kan. Jadinya kita tak ada lah ujian yang macam dulu, mungkin zaman-zaman saya ni kan. Ada majalah remaja. Majalah remaja. Dalam majalah remaja tu dia ada ujian-ujian tertentu. Macam adakah anda cantik? Kan adakah ujian dia, adakah anda pasti anda cantik? Lepas tu adalah soalan pertama ABCD. Kan soalan kedua ABCD. Kalau dapat 70% marvelous. Marvelous dia punya result dia. Lepas tu kalau yang dapat 40% tu hodoh macam mana? Apa yang jadi dekat orang tu? Kalau dia memang low self esteem, dia rendah keyakinan diri, yelah memanglah hodoh lah. Dia akan pegang lah yang tu. Itu akan lagi memudaratkan diri dia. Jadi ujian ni pun kita kena ambil daripada sumber yang memang sah lah, memang sahih lah dari segi kebolehpercayaan dan kesahan ujian tu sendiri. Macam tu. Okay. Boleh Puan Syed ujian-ujian tu di sini, boleh kami isi. Afidah student ke staff? Student ke staff? Okay. Boleh, tak ada masalah. Staff. Okay. Puan Afidah boleh tanya Puan Azila. Kalau Puan Afidah di kampus Puncak Alam, Puan Afidah boleh tanya Puan Azila. Setiap kampus Cawangan memang disediakan ujian-ujian dah. Semua jenis ujian insya-Allah ada lah. Biasanya kita buat dalam bentuk manual. Supaya senang nak diagnose, kita nak tunjuk dekat klien, result ni sekian, kita nak tanya balik setiap simptom, betul ke isi. Sebab kadang klien dia baca faham macam lain. Sebenarnya ujian tu merujuk kepada benda yang lain. Jadinya untuk pentadbiran ujian pun ada proses Puan Afidah, dan untuk yang penonton kat sini. Setiap pentadbiran ujian ada proses dia tertentu. Nak buat ujian tu tak boleh dalam keadaan yang contoh student, saya ada tanya Puan Zila. Okey, student yang ambil ujian DAS ni, adakah dia ambil pada minggu 11, 12, 13, 14? Bila dia ambil 4 minggu terakhir ataupun 3 minggu terakhir, result dia memang akan tinggi dari segi tekanan dan anxiety. Sebab apa? Dia dah serabut dengan submission. Dia akan mempengaruhi secara tak langsung. Sebab itu ujian-ujian biasanya kami akan buat bila mana student baru masuk ke kampus. Student baru masuk ke kampus, kita akan jalan ke ujian DAS. Student baru, intake baru, kita akan buat terus ujian DAS. Minggu pertama macam tu ataupun sebelum masuk pengajian. Itu sebelum ni lah. Sebelum kita kena PKP ni kan, selalu kita buat macam tu dekat student supaya dia tidak mempengaruhi lah keputusan ujian tadi tu. Dia pun ada faktor-faktor yang boleh pengaruhi dia. Contoh, setting bilik. Okey, buat ujian dalam keadaan bilik yang panas. Tak selesa, panas, tak ada kipas, tak ada aircon, elektrik tak ada rupanya hari tu. Tapi buat ujian tu, result akan tinggi. Result akan tinggi. Okey, buat dalam keadaan yang bising, result akan tinggi. Jadi faktor persekitaran akan mempengaruhi sebuah sedikit result ujian, jadi result ujian tu tidak tepat. Jadi saya sarankan boleh buat temu janji dengan kaunselor di kampus Cawangan masing-masing untuk menjalani ujian tu. Okey, dan tuan-tuan dan puan, para pelajar kena maklum, setiap sesi yang dijalankan bersama dengan kaunselor adalah tertakluk kepada isu kerahsiaan dan semua maklumat adalah sulit. Macam itulah. Ya. Okey. Ada soalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan kepada Puan Julia, bagaimana untuk deal dengan individu yang mempunyai mental health issue untuk elak daripada kita tersalah cakap dan menyebabkan mereka lagi down dan agresif. Bagus soalan ni. Baik. Macam mana nak deal ni kan? Okey, pertama kalau individu tu datang kepada kita dalam keadaan yang memang down. Bila dia down, dia akan ada emosi-emosi yang datang seiring lah. Contohnya dia menangis tak berhenti. Menangis tak berhenti apa semua tu.
Jangan duduk pi peluk dia, sabar, sabar peluk dia dah satu hai dah, duk tepuk ke, apa tu duk pi cakap sabar lagi kan, duk pi lap air mata ke apa semua tu kan. Perbuatan-perbuatan kita tu akan merencatkan cara dia untuk dia release stress tadi. Apa benda yang terbuku tu terus dia duduk apa ni tak boleh nak keluarkan. Sebab apa? Bila dia nangis apa semua tu dia nak keluarkan emosi sedih dia. Tapi bila kita duk pi pujuk pula, dia jadi macam terbantut. Jadi macam terbantut, dia macam tersekat lah dia nak keluarkan emosi-emosi tu. Lepas tu pula ada pula perkataan sabar. Ada pula perkataan sabar. Memang saya selalu pesan, jauhi perkataan sabar bila mana kita nak deal dengan individu yang ada mental health issue. Individu yang tak ada mental health issue pun, misal kata mangsa bencana. Kan? Mangsa bencana, contoh baru-baru ni banjir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan duduk di tempat dia, tuan-tuan dan puan-puan adalah mangsa banjir. Ada orang lain datang kat tuan-tuan dan puan-puan, dia cakap sabar. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa? Kan? Rasa sakit hati, rasa marah, rasa dia ni kalau tak sabar lama dah kan. Macam tu. Sama juga. Sama juga. Ataupun tuan-tuan pergi kat penyakit, pergi dekat pesakit kecil manis. Cakap kat dia, cik sabar kecil manis ni sajalah, cik sabar banyak-banyak. Apa yang dia rasa? Apa yang dia rasa kan? Macam tu. Kita kena letakkan diri kita ni sebagai seolah-olah dia ni berada dalam diri kita. Kita letakkan tempat kita ni pada tempat dia. Itu yang sebenar-benarnya. Okey, jadi tak boleh cakap sabar. Bila mana dia menangis macam tu tak boleh nak pergi pujuk. Biar dia bertenang dulu. Biar dia habis menangis, tengok je dulu. Kami selalu klien datang bilik, tak sampai depan pintu pun dah ada yang menangis. Tak apa, duduk, minta dia duduk. Okey, biar dia tenang dulu. Biar dia menangis habis-habis dulu. Relax, jangan duk cakap apa. Jangan duk cakap apa, jangan duk pergi tepuk bau, jangan duk pergi lap air mata. Biar je dulu. Paling nak bantu pun, bagi air, letak kat dia air mineral ke satu cup. Letak dia air cawan ke, letak saja, jangan duk suruh minum ke, semua tak payah lagi. Bila dia dah okey, dia dah rasa dia lepas semua benda, dia akan lap sendiri air mata dia akan minum sendiri. Okey, dan perkataan sabar tu sebenarnya memang perkataan pembunuh kepada orang yang ada isu mental health. Sebab apa? Dalam diri dia sebenarnya dia dah banyak sangat bersabar. Kalau dia tak bersabar, macam-macam lagi kejadian yang akan dia lakukan yang boleh memudaratkan diri dia dan kemungkinan boleh memudaratkan orang lain. Yang ketiga, jangan cakap kat dia, ni balik ni, ni baca, ni mungkin ni sakit-sakit ni disebabkan oleh kurangnya iman. Kurangnya iman, tak memahami Al-Quran dengan lebih mendalam, solat sunat, puasa sunat tak berapa nak cukup. Kita jangan ukur seseorang individu yang sakit ni dengan apa yang kita rasa diri kita betul. Salah lah. Jangan ukur dari segi agama. Ya, jangan ukur dari segi agama. Bila mana dia datang pada kita, dengar saja apa yang dia nak cerita. Tu saja. Dan bila mana dia dah stop, tanya dia, ada apa-apa tak yang saya boleh bantu? Kalau dia tak ada, nak bagi dengar, nak minta tolong dengar saja. Okey. Macam tu je lah. Tak payah duduk. Dia cerita, kita pun nak menyelit. Sekali dia cerita, kita pula potong. Macam mana dia nak cerita kan? Jadi cerita kat ni pun sama je. Ataupun dia cerita, kita condemn. Itulah siapa suruh buat macam tu. Sebab itulah jadi macam tu. Jadi apa perasaan dia bila mana kita condemn, kita bagi kritikan, tak boleh lah. Okay. Jadinya dengar sahaja apa yang nak cerita. Baguslah soalan tu. Jadi kita dapat alert, kita alert dengan seseorang individu yang ada isu dengan mental health tadi. Okay. Maknanya bila orang datang untuk meluah, kita hanya perlu diam dan dengar hingga dia minta kita respon. Ya, betul. Diam saja. Dengar, fokus pada apa yang dia cakap. Tengok muka dia angguk.
Macam tu. Angguk je. Okey. Bagi perhatian pada dia. Janganlah dia cerita tapi kita duk kalut buat kerja kita. Tak alert lah maksudnya. Bila dia cerita, bantu dia dengar apa yang dia nak cerita, bagi respon, tengok mata dia kalau dia rasa macam lah pening lah tengok mata dia lama-lama. Tengok ni pipi dia, telinga dia kat sini. Janji nampak mata kita menghadap muka dia. Respon angguk. Macam tu. Macam tu kan. Jadi dia dapat rasa yang kita ni betul-betul ambil berat pada diri dia. Okey, macam kita sekarang kita ada anak-anak kan. Kita ada anak-anak kecil, kita ada anak-anak remaja, jangan terkejut. Kalau anak-anak kecil kita tu pun dah pandai cakap stres. Dah tahu apa itu stres. Macam anak saya darjah 3. Darjah 3 lah tahun ni kan. Darjah 3. Bila dia gaduh dengan adik dia akan cakap, kakak stres lah macam ni. Lepas tu saya pun dengar, saya tanya dia, nak tengok tahap pemahaman dia. Kakak stres tu apa? Okay, so dia cakap stres tu serabut, rusing. Jadi dia pun dah faham. Jadi jangan kata budak-budak tak tahu stres tu apa. Budak-budak tak rasa perasaan stres, kemurungan tu apa. Sebenarnya dia orang pun ada perasaan-perasaan tu. Jadi kena jagalah. Daripada awal ni kena jaga, kena tengok kemahiran daya tindak dia bila dia ada sesuatu isu, kena tengok tahap resilient dia, tahap ketahanan diri dia. Macam yang kita selalu tahu dari segi perubatan, kita ada tahap ketahanan badan, immune system. Tapi kita ada juga tahap ketahanan diri ataupun resilient dalam diri kita. Sama saja. Kita kena tingkatkan resilient tu seperti mana kita mencari coping skill ataupun kemahiran daya tindak diri kita sendiri untuk kita cuba alih pemikiran daripada sesuatu isu kepada sesuatu perkara yang lebih menyelesaikan dan lebih bagi kita relax dan tenang. Okey, faham? Ni tak masuk lagi dah pukul 4:03 dah. Tak masuk lagi relaksasi ni, boleh sambung lagi kau? Boleh sambung lagi ke apa Nila? Boleh, tak ada masalah. Sila teruskan, silakan. Dia memang kalau cakap tak cukup sejam. Next time kita buat 3 jam lah. Dia buat 3 jam lah, elok sikit lah. Okay. So saya bincangkan kat sini. Ni memang tinggal lagi 2 slide je lagi, tak banyak ada. Okay, teknik relaksasi yang boleh kita gunakan, kita aplikasikan pada diri kita. Pertama, kita selalu dengar deep breathing relaxation technique ataupun teknik pernafasan dalaman. Teknik menggunakan pernafasan dalaman. Okey, itu dia banyak step lah. Ada yang 3, 4, 5. 3, 4, 5, 4, 5, 6 ke apa tu kan. Saya tak pakai yang tu. Saya pakai ikut step saya sendiri lah. Okey, step dia yang saya buat. Pertama sekali kena cari satu tempat yang kita boleh relax. Contohnya cari kursi. Cari kursi, sandarkan badan and then tarik nafas dalam kiraan 7 melalui hidung. Okey, tahan nafas dalam kiraan 7 dan hembus nafas melalui mulut dalam kiraan 7. Itu yang saya selalu sarankan dekat pelajar lah. Teknik relaksasi dalaman ataupun teknik relaksasi pernafasan dalaman ni. Okey, 7, 7, 7. Supaya senang ingat. Janganlah kira tu kena kira dalam kepala. 7, 7, 7 kira dalam kepala. Janganlah kira lanjut-lanjut sangat, nanti tak cukup nafas. So kira agak-agak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk buat teknik pernafasan tu, tangan kena letak di perut. Tangan kena letak di perut sebab apa? Bila kita menarik nafas, make sure perut terangkat ke atas lah. Perut kita naik. Bila kita hembus nafas, perut turun. Macam tu. Sebab tu tangan kena letak kat perut. Dan yang wajib adalah pengiraan dalam kepala. Sebab apa kena kira? Sebab kita nak alihkan pemikiran tu. Daripada rasa susah nak bernafas, kita duk rasa macam macam mana nak bernafas ni? Tak reti ni, nak bernafas pun tak reti. Dia memang panik sampai boleh jadi tahap tu lah. And then kita alihkan kepada pengiraan dalam kepala. Sebab kita nak kira 1 sampai 7 dengan kiraan yang betul. Jadi dia akan alihkan lah. Daripada duduk fokus dekat hidung, dia akan fokus kepada
kepala, dalam otak kita ni pengiraan tadi ni macam tu. Okey, itu untuk teknik relaksasi pernafasan dalaman. Teknik ni diguna pakai sebelum panic attack serang. Sebelum diserang panic attack. Misal kata bila badan kita ni dia ada alam dia sendiri. Kita saja yang tahu alam di badan kita macam mana. Okey, setengah orang bila dia nak diserang panic attack, kaki tangan dia sejuk. So start kaki tangan sejuk tu dah terus buat deep breathing. Jangan tunggu sampai panic attack datang baru nak buat, susahlah waktu tu. Okay, sebab misal kata kalau dia tak ada support, kawan-kawan yang support dia kat tepi, dia dah panik, nama pun panic attack, so dia dah tak tahu nak cari macam mana cara untuk buat. Jadi memang kita sarankan untuk buat sebelum datangnya panic attack tu. Misal kata dah datang panic attack, mungkin baru first time datang panic attack. Kan, first time datang panic attack, tak tahu nak kira ke macam mana Puan Ju cakap kira 7 berapa kali tak ingat. Pergi ambil paper bag. Ambil paper bag, kalau tak ada paper bag pun apa-apa lah, plastik bag pun boleh. Tekuk hidung macam tu, bernafas. Itu cara yang singkat sekiranya tak ada kawan-kawan sekeliling. Sampai kita rasa pernafasan kita okey. Jangan tekuk sampai tak boleh nak bernafas pula, agak-agak lah kan. Rasa macam selesa, dah lepas. Sama juga dengan deep breathing tadi, rasa dah selesa buat banyak kali sampai rasa macam lega. Lega sikit tu pun dah lega lah, kuranglah simptom tu. Macam tu. Okay, itu adalah teknik deep breathing. Okay, sekejap. Soalan Arina Akila. Puan, saya nak bertanya, kalau saya ada pergi jumpa pakar psikologi, akan datang masa saya nak apply kerja akan ada record. Okey, ni antaranya sebagai stigma lah. Biasanya klien atau patient dia takut bila dia jumpa psikiatris ada record psikiatris. Dia jumpa psikiatris, ubat tu akan bergantung sampai akhir hayat dia. Ni stigma. Dia jumpa apa lagi? Biasa dua tu lah yang selalunya diberikan soalan pada saya. Okey, pertama bila jumpa psikiatris, jumpa psikologis, jumpa kaunselor, record adalah sulit. Tidak akan diberikan, tidak akan diedarkan kepada mana-mana pihak, termasuk majikan. Kecuali awak sendiri yang isi dalam borang kesihatan. Awak sendiri yang bagi tahu dalam borang kesihatan. Record bila mana ada pada psikiatris, ada pada kaunselor, ada pada profesion menolong lain-lain, itu adalah sulit. Baik. Yang kedua, adakah ubat-ubatan ni saya kena makan seumur hidup saya atau sepanjang hayat saya? Tidak. Bila mana satu-satu simptom dah kurang ataupun dah tak ada simptom tu, ubat tu psikiatris akan stop. Psikiatris akan stop ubat. Tapi kena psikiatris yang stop. Bukannya kita sendiri yang stop. Bukan kita sendiri yang stop. Bila kita sendiri stop, dia akan jadi relapse. Keadaan akan jadi bertambah teruk. Simptom akan meningkat dan bila mana jumpa balik psikiatris untuk ambil ubat, dos akan meningkat. Sebab simptom tadi meningkat. Jadi pengurangan ubat, pemberhentian ubat tu hanya psikiatris sahaja yang boleh prescribe, bukan orang lain. Okey, mana? Okey. Jadi jawapan dia tak ada record lah. Semua record adalah sulit. Pada pendapat Puan, apa pendapat Puan, mereka yang dapat ubat dari doktor untuk anxiety tetapi dia berhenti tanpa nasihat doktor. Okey, itu atas risiko dia. Kalau misal kata dia dapat ubat, tapi biasanya kalau anxiety dia dah extremely severe, dia ada dos-dos ubat dia tertentu. Tapi simptom dia masih tak kurang, tapi dia berhenti sendiri. Kemungkinan dia akan relax dan dia akan pergi kepada penyakit kategori lain yang lebih teruk. Contoh daripada anxiety, dia relax, mungkin dia akan pergi kepada depression. Mungkin dia akan pergi kepada psikosis. Dia boleh jadi macam tu sekali. Jadi biarlah apa-apa melalui prescribe orang yang ada kepakaran, sebab dia dah ukur. Semua tu, treatment tu kita orang yang berkepakaran ni dah ukur. Psikiatris dia ukur dengan cara lain. Kaunselor dia ukur dengan cara lain. Psikologis dia ukur dengan cara lain. Dan ada klien-klien yang memang bila jumpa psikiatris kena jumpa occupational therapist. Sebab dia dah hilang upaya dari segi anggota badan.
Dia sampai tahap tu. Tahap mental ni dia boleh hilang upaya dari segi anggota badan. Pengurusan diri dia pun dah tak boleh. Itu kena jumpa occupational therapist. Jadi setiap kepakaran, setiap pekerjaan yang melibatkan profession menolong ni ada komitmen, ada task masing-masing dan semua tu bersangkut paut antara satu sama lain dan saling bekerjasama dalam membantu klien-klien untuk sembuh. Untuk mencapai tahap kesihatan mental yang optimum. Okey. Tadi apa lagi tadi? Jadi ke tempat lain. Okey, teknik relaksasi regangan otot. Regangan otot pun kena buat lah. Duduk, relaxkan otot. Biasa kadang boleh guna kuasa visual. Otot kita nak otot tangan kita ni relax. Guna kuasa visual dan boleh buat juga gerakan-gerakan kecil untuk relax. Sebenarnya ini pun akan diajar oleh occupational therapist. Ilmu-ilmu yang sama saja sebab profession pun sama. Misal kata sebab tu kadang klien datang kat saya, dia dah jumpa sekretari sebelum ni and then dia datang kat kaunselor ni first time, saya akan tanya dia rawatan apa yang sekretari dah bagi selain daripada ubat. Jadi dari situ saya boleh tengok treatment plan yang lain. Tak maulah sama sebab nanti sama tak ada function lah. Kena berlainan lah. Okey, seterusnya adalah dari segi relaksasi 5 deria. Kita ada 3 relaksasi dekat sini. Pertama, teknik relaksasi pernafasan dalaman. Kedua, teknik relaksasi regangan otot. Ketiga, teknik relaksasi 5 deria. Baik. Apa yang buat dengan 5 deria ni? Kita ada deria apa? Deria bau, deria mata penglihatan, deria sentuhan, deria pendengaran. Satu lagi deria rasa. Jadi kita gunakan kelima-lima deria ni untuk mewujudkan satu coping skill yang kita panggil sebagai teknik relaksasi 5 deria. Mungkin kita hanya buat 1-2 saja, kita tak buat kelima-lima. Kita pilih yang mana satu kita rasa akan memberi kesan yang optimum pada diri kita. Contoh kalau melibatkan deria rasa, kita boleh mengulum coklat. Kulum coklat dengan cara menghayati tekstur coklat, rasa coklat tu macam mana. Ini selalu duk buka-buka plastik coklat tu terus ngap makan telan terus. Tak ada nak rasa tekstur dia macam mana, tak ada nak rasa dia tu macam ada masam-masam sikit, mungkin dia blueberry ke dalam coklat tu. Dia rasa lemak-lemak, mungkin dia bubuh ke kacang ke dalam coklat tu. Ni tak, kunyah-kunyah terus telan. Tak boleh nak buat relaksasi deria rasa kan. Jadinya hayati tekstur coklat tu. Ada kacang, coklat ni sedap ni, kacang apa ni? Dia bubuh kacang macadamia. Dalam coklat ni dia bubuh kacang macadamia. Patut rasa lemak. Macam tu lah. Macam tu cara dia. Nanti kita rasa tekstur dia, rasa dia punya coklat tu macam mana. Itu melibatkan relaksasi 5 deria. Okey, seterusnya kalau deria bau dengan sentuhan. Ambil lotion dan sapu. Sapu lepas kita rasa, licin lotion ni. Lotion ni lain ni. Lotion Nivea ni dia lain pada Baby Johnson yang selalu beli. Lotion Nivea ni dia rasa macam licin sikit. Baby Johnson tu dia rasa macam gebu-gebu sikit tangan. Dia nikmati macam tu dari segi sentuhan, dari segi bau. Ni Nivea ni bau lain sikit. Dia bau macam bunga-bunga sikit. Kalau Baby Johnson ni bau macam baby-baby dah. Itu nikmati deria sentuhan, melibatkan deria sentuhan dan deria bau. Okey. Kalau dari segi penglihatan, boleh tengok pokok-pokok hijau. Tengok pokok-pokok, tengok langit. Dah berapa lama duk tengok handphone ni tak? Sagi-sagi main PUBG, sagi-sagi main ML, sagi-sagi tengok TikTok. Itu pun satu. Handphone tu gelombang-gelombang yang tak bagus untuk diri. Lama dah tak tengok langit. Kalau rumah dekat laut, lama tak tengok laut. Kalau rumah ada pokok-pokok, lama tak tengok pokok. Tengoklah apa benda yang attach dengan nature. Dengan alam sekitar ni tengok. Lama tak tengok ikan berenang dalam akuarium. Hidup lagi pun tak tahu ikan duk belah dalam akuarium tu kan. Benda-benda macam tu
dia akan mengalihkan pemikiran negatif kita tadi ataupun pemikiran-pemikiran yang membuatkan kita overthinking. Guna dengan sebaiknya. Baik, itu dari segi dari penglihatan. Dari pendengaran. Okey, lo ni kita susah nak keluar pergi jalan-jalan kan. Tak apa, jangan risau. Susah nak tidur pun sama. Gunakan diri pendengaran, dengar zikir-zikir. Dengar bunyi-bunyi air terjun. Mana nak dengar apa bunyi air terjun, nak pergi pun tak boleh. Okey, ada Android, boleh install dalam App Store tu bunyi-bunyi terapi. Carilah dalam tu, dia ada bunyi air terjun, dia ada bunyi cengkerik, bunyi hutan, dia ada bunyi air ombak, dia ada bunyi titisan hujan. Pilih saja nak bunyi yang mana satu. Selalu kalau kita dengar bunyi hujan, pagi-pagi kita rasa malas sangat nak bangun kan. Nak pergi kerja malas, nak pergi kelas malas. Sebab apa? Khalid tu sedap dengan bunyi hujan sambil tidur. Itulah fungsi dia. Nampak? Fungsi kita menggunakan kelima deria kita untuk kita relaxkan diri kita. Itu yang dipanggil relaksasi 5 deria. Boleh faham kat situ Okey. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Macam mana kalau kita nak ubah mindset buruk dalam diri yang boleh menjatuhkan diri sendiri? Nak ubah boleh, tapi kena ada latihan dari semasa ke semasa. Contoh kita nak alih perkataan negatif dalam diri kita kepada perkataan yang positif. Boleh buat sebenarnya, tapi bukan sekadar cakap. Contoh kita pergi cakap kat kawan, aku ni banyak sangat overthinking. Lepas tu kawan cakap, itulah kena fikir positif. Sakit hati tak? Dia tak cakap cara macam mana nak fikir positif, tapi mulut dia senang saja suruh kita fikir positif. Jadi orang yang meluahkan ataupun mengadu tu, dia akan lagi rasa macam tak dipedulikan, rasa macam menyusahkan kawan. Sebab dalam diri dia dah banyak benda negatif. Jadi bila disambut dengan benda yang kritikan, dia akan jadi lagi down. Ataupun disambut dengan benda yang sebenarnya bukan kritikan, tapi dia akan twist benda tu. Sebab dalam diri dia overthinking tinggi. Jadi kalau kita cakap sabar, kalau kita cakap penuhkan fikiran dengan benda positif, kita kena tunjuk cara. Kita kena buat step by step. Okey, pertama, apa yang awak fikir pasal diri awak? Saya Puan, saya rasa diri saya ni macam tak cantik lah Puan. Sampai saya malu. Saya malu nak pergi beli makanan kat Dewan Makan. Saya rasa macam semua orang pandang saya Puan. Aku tak cantik. Okey, jom kita try make up macam mana. Nampak kat situ. Dia treatment plan dia satu-satu. Ataupun Puan, saya ni rasa macam bila saya cakap ni orang tak faham apa yang saya nak sampaikan. Awak cakap macam mana? Cakap macam ni, macam saya rasa macam keyakinan diri saya rendah. Saya nak pergi Dewan Makan, saya nak minta makcik tu bahagian paha pun saya takut. Bahagian ayam, bahagian paha. Sebab saya tak makan bahagian lain, saya makan bahagian paha saja. Saya jadi takut. Saya takut nanti makcik tu cakap, mengada-ngada budak ni nak bahagian paha. Kan? Saya takut macam tu. Jadi kita buat ujian asertif diri. Kita tengok tahap asertif dia tahap mana dan kita train satu-satu sampai dia berani pergi beli makanan kat Dewan Makan. Macam tu. Puan, saya kalau jalan, biasa dia tak cakap macam tu. Puan, saya rasa saya takut dengan orang. Selalu macam tu lah. Dia akan cakap benda yang besar dulu. Itu yang kita teroka, kita nak tengok benda yang kecil-kecil. Puan, saya rasa saya takut dengan orang yang saya tak kenal. Okey, soalan pertama saya tanya dia, bila awak berjalan nak ke kelas, ini masa sebelum PKP, bila awak berjalan nak ke kelas, awak tunduk tengok bawah ataupun awak tengok sekeliling awak? Saya tunduk tengok bawah. Okey, kita faham memang dia takut betul-betul lah tengok orang. Jadi kita buat modifikasi tingkah laku. Treatment plan dia adalah modifikasi tingkah laku. Saya nak hari ni, dalam minggu ni, awak buat, awak jalan, awak tengok depan awak saja. Jangan tundukkan pandangan, tengok depan awak dulu. Okey, saya nak tengok perubahan dalam masa seminggu. Boleh ke? Boleh Puan, insya-Allah. Jadi kita nampak dia dah pergi keizinan untuk kita buat modifikasi tingkah laku pada diri dia. Kita kena minta izin dia lah. Bukannya kita saja syok-syok bagi treatment plan kat dia tanpa keizinan dia, tak boleh, nanti dia tak buat. Okey. And then bila dia dah sampai kat kita untuk sesi seterusnya, dah tempoh masa seminggu, kita tanya dia, awak rasa macam mana bila awak jalan tengok depan?
Okey saja puan. Tak ada apa-apa pun. Saya rasa macam sedikit berani. So kita nampak perubahan dia tu. Sebab tu dia kena buat satu-satu. Okey, esok minggu ni, start pada esok minggu ni awak tengok depan dan awak tengok sebelah kanan awak pula. Okey, tengok depan, tengok belah kanan, tengok depan, belah kiri tak berani lagi. Depan, belah kanan. Buat dalam masa seminggu. So dia nampak dia proses. Counselling ni adalah satu proses. Dia sebab tu dia sikit-sikit. Samalah treatment plan ni. Dia sikit-sikit untuk kita tengok perubahan keempat-empat benda tadi. Pemikiran, perasaan, tingkah laku, fisiologi. Okey. Jadi mindset ni pun kita akan buat sikit-sikit. Mindset buruk ni kita kena teroka dulu apa punca dia. Lepas dapat punca, barulah kita aturkan treatment plan dia, kita akan buat sikit-sikit. Bukan hanya sekadar cakap sahaja, tak boleh. Tak boleh, tak akan jadi dan kemungkinan klien akan lagi down. Okay. Puan kan ada orang yang kalau stres sangat mereka jadi ganas. Ini bukan dikira sebagai panic attack kan? Okay. Dia sebenarnya panic attack tu hanya simptom. Panic attack hanya simptom. Jadi ganas tu jadi ganas yang bagaimana? Jadi ganas contoh. Dia kalau anxiety ataupun ada beberapa kategori tekanan ni dia ada sampai dia rasa macam cepat marah. Mungkin tingkah laku ganas dia tu kesan daripada perasaan dia yang cepat marah tadi tu. Sebab tu kita kena tengok 4 konsep tadi tu. Pemikiran dia mungkin dia rasa semua orang tak ambil kisah pasal isu dia, pasal masalah dia. Perasaan dia rasa marah. Tingkah laku dia tolak meja. Terbalikkan meja. So nampak tak kaitan dia kat situ. Itu yang melibatkan tingkah laku. Bila mana dah melibatkan tingkah laku, kita dapat tengok simptom dia makin memudaratkan lah sebenarnya. Sebab tu kita ukur keempat-empat konsep tadi tu. Okay. Dia simptom panic attack dengan jadi ganas ni berbeza lah. Berbeza. Dia hanya simptom, dia ada senarai simptom dia. Bukannya panic attack tu terus jadi ganas. Panic attack tu diri sendiri dia pun dia tak boleh nak kontrol. Jadi dia susah untuk jadi ganas. Sebab panic attack tu dia pun sendiri susah nak bernafas. Jadi macam mana dia nak jadi ganas? Kan, jadi biasa dia fokus pada diri dia dulu. Okay, jadi ganas tu hasil daripada perasaan-perasaan yang lain tu. Bagus soalan Nadia. Fazila tanya, soalan daripada Putri Nur Nazariah. Ambil ubat sertraline 50 mg. Kalau stop pengambilan adakah makin teruk keadaan? Okey, kalau stop pengambilan tanpa preskripsi pada psikiatris, ya, kita takut keadaan makin jadi buruk. Sertraline dia untuk anti-depression, dia untuk kita tingkatkan balik hormon. Hormon apa dalam kepala? Hormon dopamin, oksitosin, serotonin. Apa lagi satu? Alah, lupa dah. Dia ada 4 hormon dalam kepala. Hormon happy, hormon kasih sayang, hormon bagi kita bahagia, hormon bagi kita gembira. Jadi bila mana ubat ni sebenarnya dia untuk kita untuk balancekan balik hormon tadi tu. Untuk jaga balik pola tidur. Bila mana kita stop, diri kita sendiri stop, dikuatiri simptom makin meningkat. Macam yang saya cakap tadi tu, simptom makin meningkat, makin teruk, relax. Bila pergi balik pada psikiatris, dah tak boleh kawal kan. Pergi balik pada psikiatris, ubat sertraline daripada 50 mg mungkin akan jadi 100 mg. So kita tak nak lah. Tak nak lah macam tu. Ubat dah boleh kurangkan tapi jadi lagi tinggi. Ataupun daripada ada anxiety terus ada depression. Depression dia lebih dominan daripada anxiety, memang depression lah. Simptom makin meningkat jadi tukar pula penyakit lain. Jadi apa-apa pun kena melalui preskripsi psikiatris. Jangan risau makan ubat sebab apa? Tak semua klien pergi pada psikiatris akan bagi ubat. Tak semua. Sebab ada klien saya rujuk psikiatris akan rujuk pada kaunselor tanpa ada preskripsi ubat. Tanpa ada preskripsi ubat. Ini biasa klien yang general lah, klien dalam Facebook. Dalam Facebook pun ada klien kadang dia orang jumpa penulisan saya, dia orang tulis
PM saya kan. Okay. So dia beritahu saya dah jumpa sekretaris, hanya rujuk pada kaunselor. Okeylah, maksudnya tidak perlu ubat, hanya rujuk pada kaunselor untuk melalui teknik atau terapi tertentu. Jadi bila mana ada keperluan untuk ubat, memang adalah keperluan untuk ubat, itu yang sekretaris prescribe tu. Kalau tak ada, jangan risau, dia memang takkan prescribe ubat. Okey. Sesetengah orang kalau stres akan tidur untuk lupakan masalah tu. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tidur dulu, bangun, make sure dalam keadaan yang macam sedikit okey. Then barulah aturkan jalan macam mana nak selesaikan isu-isu tu. Macam tu kan. Tak ada masalah. Itu pun salah satu coping skill. Okey. Okey, cuba bagi tahu, mungkin ada sesetengah daripada kita dah try coping skill tertentu, kemahiran daya tindak tertentu. Mungkin boleh senaraikan, boleh kongsi dengan kawan dekat ruangan chat ni. Apa coping skill yang kita selalu buat. Boleh kongsilah. Ya, dialu-alukan untuk kongsi. Baik. Lagi ada soalan lagi? Okey, apa yang saya nak tekankan dekat sini, gangguan mental ataupun penyakit mental sama sahaja seperti mana penyakit fizikal. Sama sahaja. Okey, hidup tak boleh tak ada tekanan. Hidup tak boleh tak ada tekanan. Bila mana kita diberi tekanan yang sedikit, kita akan jadi macam malas untuk melakukan sesuatu kerja ataupun kita tak bagi yang terbaik untuk kerja kita itu. Tapi tekanan itu perlu ada pada diri kita pada tahap yang sederhana supaya kita dapat memberikan yang terbaik. Misalnya kata sebagai seorang pekerja akan dapat memberikan yang terbaik kepada majikan, kepada organisasi, dan sebagai seorang pelajar akan dapat memberikan yang terbaik kepada pencapaian akademik dia sendiri. Okey, cumanya apa yang kita perlu pertimbangkan adalah stres di tahap yang sangat tinggi. Itu yang akan memberi kesan kepada diri dari segi burnout dan sebagainya, dan boleh juga menjadi penyakit-penyakit lain yang lebih teruk simptomnya seperti anxiety, depression dan lain-lain. Ya, faham buka YouTube dengar bunyi air terjun sangat membantu. Kat sini memang kita ada ruangan terapeutik. Ruangan terapeutik, sudut terapi lah. Ada pokok-pokok, ada air terjun mini, memang staf sini buat sebagai sudut terapi. Belum siap sepenuhnya lagi lah. Okay. Saya kalau stres akan tidur, masak dan makan. Betul, saya pun tidur kalau stres. Masak. Masak tak suka, makan suka. Kan? Meditation, meditation apps. Boleh. Cumanya kita pilih. Jangan meditation ada mantra dan sebagainya kan. Kita ikut kita punya selagi tak melanggar agama, batas syarak kita lah. Ya. Okey, belah kucing. Betul, belah kucing. Boleh. Baca tafsir Quran, self reflection. Betul. Alihkan pandangan seperti Puan maklumkan. Take 5, tarik nafas. Kalau stres saya akan melukis sambil dengar lagu. Kalau stres lepas tu menangis antara simptom yang teruk tu? Tak teruk. Tak teruk pun. Kita rasa stres, kita nak express kita punya feeling. Menangis tu salah satu benda untuk kita express kita punya feeling. Tapi make sure bila kita lepas menangis tu kita rasa lega lah. Jangan kita menangis 2 minggu dah menangis, tak berhenti lagi. Emosi sama. Bila mana keadaan 2 minggu menangis, berlarutan, emosi sama, dia akan pergi kepada depres. Ya, bila dia menangis lega tu, okey. Teknik pernafasan, ya betul. Puan, seseorang tu boleh ada lebih dari satu mental disorder. Jadi macam mana dia decide mana satu perlu disembuhkan dulu, atau macam mana dia akan handle all of these mental health issues. Okay. Contoh yang saya selalu jumpa case, dia ada MDD with psychosis. Dia ada MDD, dia ada major depression disorder. Kemurungan dia dah sampai tahap yang teruk, major, tahap yang besar lah, tahap yang memang paling dominan lah dalam dia punya kategori sakit tu. Mungkin dalam tu dia ada anxiety tapi tak berapa dominan. Depression dia lebih dominan. Jadi doktor akan ambil, sekretaris akan ambil kira MDD tu sebagai diagnos yang pertama. Psikosis tu adalah dia dengar, dia dah ada desakan dalaman. Macam dia dengar suara, tapi suara tu bukan lebih kepada bisikan, suruh dia buat something tak. Ini adalah desakan daripada dalaman diri dia.
kau ni tak guna, kau kalau buat macam ni pun orang tak pandang, kau kalau buat baik pun orang cakap buat buruk juga, desakan dalam diri dia. Kalau misal kata suara-suara lain macam hallucination tu, dia dah kategori lain lah. Dia hallucination. Jadi hallucination dengan psikosis ni adalah berbeza. Okay, bila mana doktor dah diagnose dengan MDD with psikosis, so kita doktor psikiatris tugas dia akan tengok simptom apa yang kurang lepas pengambilan ubat. Kaunselor pula akan buat terapi satu-satu benda. Sebab tu proses kaunseling dia sangat panjang. Bukannya 1-2 sesi datang dah habis, tak lah. Kita akan hilangkan satu-satu simptom. Jadi kita akan tengok satu-satulah punca dia daripada mana, nak hilangkan tu macam mana. Dia adalah melalui treatment plan dia tu. Okay. Kalau nak dapat khidmat kaunseling daripada pihak UiTM, macam mana ya Puan kalau saya studi UiTM? Okey, Nozafirah UiTM mana? Nozafirah UiTM mana? Tengok, cari nombor telefon. Kita ada counselling for you. Boleh tengok nombor telefon kaunselor yang berdekatan. Boleh tengok page UiTM campus masing-masing. Kat situ ada unit kerjaya dan kaunseling. Boleh tengoklah kaunselor mana, ambil je nombor phone, nanti buat temu janji untuk dapatkan khidmat kaunseling. Okay. Kalau saya cope dengan masalah, saya suka pergi jalan di luar. Kadang sedikit tekanan, saya akan bangun dari keadaan tersebut dan hirup udara segar, take a deep breath, jalan-jalan dekat luar rumah baru sambung kerja. Betul, jalan-jalan bagi masa. Itu pun macam regangan otot. Bangun sekejap kan, jalan, dah lama duduk kat kursi, duduk buat kerja apa semua kan. Bangun jalan-jalan dan sebagainya. Itu atas kemampuan diri masing-masing. Cara kita untuk menggunakan kemahiran daya tindak masing-masing. Untuk puncak alam boleh jumpa dengan ni. Puan Azila Bakri ada dalam ni. Puan Dayang ada. Cik Sulaiman ada. Puncak alam memang ramai kaunselor. Boleh pilih nak jumpa yang mana satu. Boleh pilih, tak ada masalah. Okay. Staff pun boleh. Dia bukan apa, nak jumpa kaunselor ni dia ada stigma. Saya tak ada masalah. Kenapa saya kena jumpa kaunselor? Nak jumpa kaunselor ni bukannya tunggu bila ada masalah. Jumpa kaunselor ni mungkin nak buat test, nak buat ujian-ujian tertentu. Macam mungkin ujian kita nak tengok ujian personaliti diri. Kalau untuk pelajar, ujian minat kerjaya. Nak untuk pasangan yang mencari jodoh, inventory gaya bercinta. Lagi apa lagi yang ada? Macam-macam. Ada ujian dekat unit kerjaya dan kaunseling yang staff dan juga pelajar boleh guna pakai untuk tengok personaliti diri. Sebab kita ni, kita duk rasa kita kenal dah diri kita ni. Tapi rupanya ada lagi diri kita yang kita tak kenal. Dia macam iceberg, kita nampak kat atas tu sikit saja. Itulah yang kita kenal. Yang kat bawah tu yang kita tak kenal pasal diri kita. Jadi kaunselor kat sini berperanan untuk bincang, untuk teroka sama-sama apa potensi diri yang mana sebelum ni kita tak pernah tahu. Dan boleh gunakan potensi diri itu untuk tingkatkan performa diri, mungkin di bidang kerja dan mungkin sebagai seorang pelajar. Okay. Puan Azila dah komen, boleh berhubung dengan unit kerja dan kaunseling, insya-Allah sedia membantu. Memang tugas kaunselor pun. Bagilah kerja dekat kaunselor. Jangan bagi kaunselor duduk sembang sorang-sorang macam ni lah sembang kan. Jadi bagi kaunselor, bagi ada klien supaya apa tahu. Yang mengajar kaunselor ni dari segi pengalaman, dari segi macam mana nak buat treatment plan adalah klien. Ilmu tu memang datang daripada klien. Ilmu yang kami dapat ni. Jadi jumpalah kaunselor sekiranya berkelapangan, bukannya bila tunggu ada masalah. Sebab macam-macam kaunselor buatlah. Selain pada ujian-ujian tadi tu, bimbingan kerjaya, anak-anak staff pun boleh jumpa kaunselor. Anak-anak staff pun boleh jumpa kaunselor. Nak tanya pasal parenting skill pun boleh jumpa kaunselor. Macam mana saya nak didik anak saya ni, dia ni macam tak tahulah. Kan, pergi jumpa kaunselor. Tanya kaunselor. Okay. UiTM Kota Baru, ada UiTM Kota Baru. Apa kaunselor? Kena tengok website balik. Dia ramai, kaunselor UiTM seluruh Malaysia ni ramai. Sebab dia ada banyak cawangan. Boleh tengok website untuk cari nombor, memang terus dapat nombor pejabat kaunselor tu terus.
Kalau stres dengan sikap rakan sekerja, nak buat macam mana puan? Ya, macam saya cakap tadi. Kita tak boleh nak ubah orang lain, melainkan kita adjust. Kita adjust diri kita. Kita sesuaikan diri kita. Contoh, rakan sekerja ni dia suka condemn. Alah, buat apa kerja rajin sangat bukannya naik gaji pun. Kan? Orang kerja pun lebih masa bukannya dapat APC pun. Kadang dia ada jenis lagu tu. Dia bukan apa, dia suka bergurau. Tapi bergurau dia tu kadang-kadang dia buat orang lain yang hati tisu. Saya pun kadang hati tisu, terasa hati. Contoh macam tu. Jadi kita adjust. Adjust diri kita, tak semua benda kita boleh dengar dan kita boleh serap dalam diri kita. Jangan terlampau jadi span. Kan, serap je air. Jangan terlampau jadi span. Air kotor, serap air bersih, serap air hujan, serap air longkang, serap habislah macam tu. Jangan sampai memudaratkan diri. Kita adjust diri kita, yang mana kita patut tapis, kita tapis. Yang mana yang baik kita patut terima, kita terima. Macam tu cakap dia. Kat mana-mana pun ada. Ni ada, minta maaf kalau terlepas, bagi tahu kalau terlepas. Malu nak jumpa kaunselor, rasa kelemahan diri satu dunia tahu walaupun kaunselor simpan rahsia. Kadang dia malu nak jumpa berdepan. Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp kan Puan Zila kan? Ataupun boleh WhatsApp. Puan Zila dah bagi green light. Boleh WhatsApp. Malu nak jumpa depan-depan nak cerita. Ya, saya tahu sebab antara antara halangan kekangan untuk seseorang nak cerita masalah dia adalah disebabkan aib. Aib. Mungkin dia ada isu dengan pasangan, aib suami dia. Mungkin dia ada isu dengan keluarga, aib keluarga dia. Jadi antara isu yang menjadi halangan ni adalah disebabkan aib lah. Tapi kok mana pun kena juga cari satu benda yang kita boleh luahkan supaya benda tu tidak menjadi simptom yang menjurus kepada penyakit-penyakit yang mengganggu kesihatan mental kita. Okey. Dalam apa saja keadaan. Toxic people. Betul, toxic people. Just like ego. Betul. Toxic people ni jauhkan je. Sebab tu untuk orang yang dikelilingi dengan toxic people, saya sarankan untuk kecilkan circle. Kecilkan circle maksudnya kita pilih untuk kecilkan circle. Toxic people ni dia bukannya ada di kalangan di mana? Di kalangan kita saja. Dia boleh ada di dalam alam maya. Contoh di Facebook kan. Kita type ni, dia balas balik ni. Dia ada je benda yang tak kena. Lepas tu jauhkanlah diri daripada dia. Macam tu saja cara. Kita jauhkan diri pada toxic people, kita bina circle kecil yang mana circle tu dikelilingi oleh orang yang positif. Okey, lagi banyak soalan ni. Remind. Dah dapat remind dah. Sat. Soalan macam mana? Soalan ni banyak lagi. Saya baca cepat-cepat lah. Macam mana nak atasi masalah. Ni kerja tangguh-tangguh ni kadang dia disebabkan anxiety juga. So kena dapatkan hikmat, nasihat, hikmat konsultasi daripada kaunselor. Puan Ashikin dah masukkan dah senarai kaunselor di kampus masing-masing. Lebih senang. Penilaian perbincangan dengan kaunselor waktu sekarang PKP boleh dilakukan secara atas talian. Tapi bila dah habis PKP kita sarankan secara bersemuka. Sebab kadang kaunselor nak tengok body language klien. Okey. Nak kontak Puan Azila ni, Puan Azila ada dalam ni. Nanti boleh tengok dekat senarai kaunselor kampus masing-masing ya. Okey. Puan Azila dah letak dalam telefon. Okey, saya rasa setakat itu saja. Saya dah lebih masa, tak 2 jam dah kan. Okey, setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengan saya menceceh petang-petang ni kan. Okey, segala apa perkataan saya yang salah, silap, terkurang, terlebih tu harap dimaafkanlah sebab kadang-kadang otak ni dia pi laju. Mulut ni dia pi laju daripada otak. Jadi dia keluarlah macam-macam contoh. Okey, so setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah berakhir sudah sesi perkongsian ilmu pada petang ni. Tadi masa mula-mula hujan, sekarang ni hampir 2 jam dah cerah pula dekat puncak alam ni. Dan sekali lagi terima kasih banyak pada penceramah, banyak input yang berguna, banyak ilmu yang kita dapat pada petang ni, dan moga perkongsian ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita dekat di masa akan datang. Dan insyaAllah kalau ada umur yang panjang boleh kami panggil lagi no. Kalau tak cukup 1 jam ni, kita dah hampir ke 2 jam, next time 1 hari pula kita buat no. So kepada para peserta untuk pelajar sila isi link yang telah diberikan, begitu juga dengan kepada link yang untuk staff. Mohon ampun dan maaf terdapat kekhilafan kami yang mana unit tu ada yang tertinggal, ada yang call saya ke mana puan tak ada unit yang masuk. Tak apa, tak ada masalah. Kita cuba tengok macam mana kita adjust nanti. So sekian saja daripada unit Kejaya dan Kaunseling. Selamat maju jaya dan moga kita semua dapat menjalani kehidupan yang dengan lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.